kita kena terima hakikat lah. Memang akan ada perbezaan ideologi, akan ada perbezaan andaian, kan? Ada yang betul apa dia cakap dan ada yang salah, kan? Pandangan beliau dengan pandangan kita pun memang berbeza. Dia dipenjara pun kerana pandangan beliau 2014 dulu, kan? Tapi masalah pandangan beliau tu berbentuk hasutan terhadap Sultan Selangor. Sudah pastilah pandangan dia berbeza dengan kita, kan? Kalau kita sama dengan beliau, kita juga akan masuk penjara, tuan-tuan, kan? Jadi begitu juga dakwaan Wan G berkaitan dengan Datuk Seri Najib, mendapat layanan yang dikatakan sangat istimewa. Itu adalah andaian. Takkanlah dia nampak Datuk Najib pakai baju biasa. Saya nak beritahu, saya duduk ISA 2 tahun. Duduk ISA 2 tahun. Saya dapat memang kita ada t-shirt untuk tahanan, tapi ada juga t-shirt untuk kita solat dan sebagainya. Dibenarkan untuk kita pakai t-shirt kita sendiri. Bila kita jogging, kita dibenarkan pakai pakaian kita sendiri. Kita pakai tracksuit. Kalau ikut 1G ni mampus, kita nak kena pakai seluar yang ikat tu, tuan-tuan. Nak jogging macam mana kat dalam penjara ni, kan? Memanglah dia ikut budi bicara pihak penjara lah, kan? Takkanlah Perdana Menteri nak pakai t-shirt pun tak boleh, yang dia kata sangat istimewa sangat, kan? Kita pulang pada dia lah. Apa pun, Datuk Seri Najib ni bekas Perdana Menteri. Saya dulu tu bekas orang yang lawan kerajaan, pun ada keistimewaan-keistimewaan dia. Dia bergantung kepada orang yang jaga kita lah, kan? Kalau orang tu sayang kita lebih, walaupun kita lawan kerajaan, tapi orang yang jaga kita, yang jaga kita tu dia ada simpati dengan kita, kan? Dia bawa cekodok nak makan untuk diri dia bagi kita sikit. Itu keistimewaan juga. Macam-macam lah boleh ditafsirkan keistimewaan tu, bagi saya itu semua adalah andaian beliau, melalui apa yang dia lihat Datuk Seri Najib lalu tak pakai uniform, kan? Jadi kalau kita teliti, bagi saya itu bukan satu fakta yang boleh mengatakan Datuk Seri Najib ni menikmati keistimewaan luar biasa. Kita tak tahu apa sebab Datuk Seri Najib pakai baju biasa ketika dia nampak tu. Bukan baju banduan. Mungkin ketika tu beliau baru balik dari mahkamah ke, kan? Tapi dia kata bukan pakai kot. Okey lah tu, dia tak pakai kot. tak pakai kot dalam penjara, kan? Tapi dalam hal ni macam-macam kemungkinan lah yang boleh ditafsirkan. Contohnya kalau pergi ke gym ke apa ke, takkan nak pakai baju penjara ni, dia kasar, tebal, tuan-tuan. Takkan nak pergi gym pakai macam tu. Saya tak tahulah dalam penjara ni. Yalah, kalau tempat saya tu, kita orang buat pasir, batu, kan? 10 Milo tu kita kumpulkan, kita buat gym kita sendiri. Jadi yang paling penting dalam isu ni adalah Datuk Seri Najib bukan berada di rumah atau tempat khas yang bukan dikategorikan sebagai penjara seperti mana yang banyak orang cakap. Pihak penjara pasti mempunyai justifikasi atau sebab khusus jika benar Datuk Seri Najib memakai baju biasa ketika itu. Seperti dakwaan Wan G, kan? Saya nak beritahu, Ketua Pengarah penjara ni, kan, kalau Agung tak bagi tahanan rumah, kalau Perdana Menteri tak bagi tahanan rumah, ramai orang tak tahu bahawa Ketua Pengarah penjara je dia ada kuasa boleh bagi tahanan rumah pada Datuk Seri Najib atau mana-mana banduan. Ini ramai orang tak tahu. Memang ada kuasa Ketua Pengarah penjara ni. Kalau setakat kuasa nak bagi pakai t-shirt time riadah ke apa benda tu, biasalah, tuan-tuan. Jadi bagi saya lah, kita harus yakin dengan sistem perundangan negara kita. Datuk Seri Najib sudah pun
dijatuhkan hukuman dan hari ini beliau sedang menjalani hukuman di dalam penjara. Saya berharap pihak-pihak yang pernah menekan, mendesak, mencaci, menghina Datuk Seri Najib agar move on, kan? Kita tumpukan perhatian kita untuk terus memperkasakan kerajaan yang ada sekarang ni di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Ahmad Zahid serta Datuk Seri Fazilah Yusof dan Barisan Kabinet. Janganlah benda-benda titik bengit, benda sikit Datuk Seri Najib pakai t-shirt biasa pun korang nak komplain ni, ada kecil sangat lah, kan? Sepatutnya baru keluar penjara. Bila duduk dalam penjara ni tuan-tuan, kelebihan orang duduk dalam penjara ni, dia keluar penjara ni dengan ilmu yang syarat tuan-tuan. Sebab bila kita duduk dalam penjara ni, kerja kita pertama sekali solat, mengaji, membaca. Ini banyak benda kita baca, kan? Ada orang dia tak suka membaca, dia suka mendapat maklumat melalui televisyen. Jadi ini salah satu cara juga memadatkan ilmu dalam kepala otak tu. Jadi bila keluar ni kita sepatutnya jadi orang yang lebih berilmu. Jadi jangan fikir benda-benda kecil, kita fikir benda yang lebih besar. Itu lebih baik. Okey? Ya Tok, soalan seterusnya boleh tak? Boleh Tok ulas sikit berkenaan isu penghinaan yang menyentuh perihal raja agama dan politik ni yang dilakukan oleh seorang pemilik Facebook iaitu Ganesh Paran Najarat Radan itu. Ini Ganesh ni, jika kita teliti sebenarnya karakter Ganesh Paran ni, dia lebih kurang macam Raja Petra lah tuan-tuan. Ini semua manusia tidak bertelur, kan? Dia hanya berani buat onar atau hanya berani di luar negara saja. Dan dalam hal ni saya percaya Ganesh Paran ni adalah budak suruhan dan dibayar oleh pihak tertentu untuk memainkan isu raja, agama dan politik tanah air. Saya difahamkan dia sekarang berada di Germany, dah lari dah tuan-tuan. Track record Mamat ni, dia dikesan mula memainkan peranan isu sensitif ni sejak tahun 2018. Dan ada 22 tuan-tuan, kes membabitkan beliau ni telah dilaporkan kepada pihak polis. Dan apabila polis mula siasat, dia cabut lari keluar negara. 2018 lagi dah lari. Itu hari masa dia mula-mula nak bantai PDRM, dia pakai ni, dia pakai apa? Pakai mask. Ini semua ciri-ciri orang yang penakut tuan-tuan. Tapi bila orang keluarkan balik suara dia yang lama, kebetulan dia pakai tracksuit pun tracksuit yang lama, baju yang sama. So kata baru dia berani keluar dengan muka dia sendiri. Jadi jika saudara-saudara masih ingat, pihak PDRM telah membuat pertuduhan tanpa kehadiran beliau di mahkamah kerana menghina dan memfitnah Perdana Menteri masa itu, Datuk Seri Ismail Sabri, dan Yang di-Pertuan Agong. PDRM telah pun membuka kertas siasatan terhadap Ganesh Paran ni, di mana kertas siasatan melibatkan penghinaan terhadap agama Islam, Sultan Selangor dan PDRM sendiri. Sekarang ni, dah buka kertas siasatan. Sebenarnya pihak PDRM berupayaan dan boleh mengeluarkan notis merah terhadap si Ganesh Paran ni. Tapi tuan-tuan kena faham, memandangkan kes ini kes yang melibatkan isu agama, perkauman dan kedua-dua perkara ni tak boleh menggunakan notis merah ataupun red alert disebabkan tidak disenaraikan menggunakan notis merah ni. Jadi kita tak boleh senaraikan kes ni bahawa perkara 3 Interpol punya undang-undang tuan-tuan. Ini tuan-tuan kena faham lah. Jadi walau kita ni diselubungi kegembiraan untuk menyambut hari raya ni, dan saya yakinlah banyak orang dah ready nak balik raya. Saya harap dalam masa yang sama, kalau ada isu-isu yang berbangkit berkaitan dengan politik tanah air ni,
kalau boleh carilah maklumat yang betul. Jangan kita sampai datang hari raya ni digunakan untuk menyebarkan fitnah. Sepatutnya hari raya ni digunakan sehabis baik untuk bermaaf-maafan, untuk kita menziarahi keluarga kita, kan? Dan pastikan sebelum kita menjadikan hari raya tu untuk tempat kita bergosip, untuk tempat kita menyebarkan fitnah, kita dah puasa sebulan, sepatutnya kita kumpulkan seberapa banyak pahala sepanjang tempoh sebulan ni. Jangan sampai hari raya ni ianya mengakibatkan segala pahala yang kita kumpulkan tu habis lenyap akibat daripada dosa menyebarkan fitnah sepanjang tempoh hari raya. Itu saja yang saya nak sampaikan dan nak time sembahyang Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.